Okey, ni bidang akidah ni. Nampak ke tak? Mana okey. Okey, dah nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wazarul ladzina wazarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun." Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang baik, iaitu nama-nama yang mulia. Oleh itu serulah, iaitu berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran ketika menggunakan namanya. Mereka akan mendapat balasan dengan apa yang dikerjakan. Okey, jadi ayat ni nak menunjukkan bahawa kita kena percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang indah, dan nama-nama itu sebanyak 99 kita boleh berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Bari. Kan semua tu boleh kita gunakan untuk berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ya Allah, ya Tuhan kamu, Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang, eratkanlah kasih sayang antara kami sekeluarga dan sebagainya. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar yang pertama hari ini, inilah kita nak belajar tajuk hari ini, Islam agama fitrah. Betul ke Islam agama fitrah? Apa dia fitrah? Fitrah ni apa benda? Fitrah. Zakat fitrah pernah lah dengar kita, zakat fitrah, zakat fitrah. Tapi kita tak tahu apa dia fitrah. Fitrah ini kalau dari segi apa yang dimasukkan adalah sifat semula jadi. Islam adalah agama fitrah, iaitu agama yang secara lahirnya orang mengakui Islam itu adalah agama yang betul. Sebelum dia belajar lagi, sebelum dia lahir lagi, dia kata sebelum lahir lagi kita dalam perut mak kita, kita dah mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Tapi dah keluar macam-macam. Ada yang tak mengakui dan sebagainya. Okey, agama Islam ialah sesuatu, besarkan sikit, mana tempat besarkan ni. Agama Islam besar. Okey. Agama Islam sesuatu sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah, Tuhan yang Esa dan yang Maha Berkuasa, serta menjadikan pelindung kepada manusia. Oleh sebab itu, setiap bayi yang lahir berada dalam keadaan fitrah, iaitu mengakui kebenaran tauhid. Namun semua pembesar namun suasana pembesaran dan didikan ibu bapa menyebabkannya berubah kepada agama lain. Akhirnya dia terpesong daripada fitrah asal kejadian sehingga menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala
dan ataupun menyengutukannya. Kat sinilah. Jadi kita tahu bahawa manusia ni sejak lahir lagi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu asal usul dia, asal usulnya. Tetapi ibu bapa lah yang mendidik, yang membesarkan dengan cara memesongkan ajaran fitrah tadi dengan ajaran yang ibu bapa anuti. Jadi kalau dia lahir je, dia fitrah, bayi tu fitrah, suci, bersih, tapi apabila mak bapak dia mendidik dengan agama Nasrani ke, sekarang ni agama Kristian ke, agama Buddha ke, agama selain daripada agama Islam, maka anak itu membesar dengan agama yang kedua ibu bapa anuti. Okey. Ni Islam agama fitrah besar sangat. Okey, yang kedua, keperluan beragama. Betul ke semua orang ni ada perlu nak beragama? Kalau kita jaranglah dengar orang yang tak ada agama. Kecuali sikit je atau golongan etis. Golongan etis ni dia memang tak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kat Malaysia kebanyakan semua memerlukan ada keperluan untuk beragama. Kita kenapa kita nak beragama? Kenapa kita beragama Islam? Kan? Kenapa? Kenapa kawan kita agama Buddha? Kenapa kawan kita lagi agama Hindu? Agama Kristian? Sebab agama ini adalah keperluan dalam hidup kita. Okey. Fitrah kejadian manusia mengakui keperluan beragama. Manusia yang mengatakan bahawa mereka tidak memerlukan agama sebenarnya menafikan fitrah diri. Bukti manusia memerlukan agama terletak pada diri manusia. Apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahawa rumah ibadat pasti dibina dalam setiap kota. Okey, betul ke? Katanya kau ni, aku tak percaya Tuhan. Betulnya dia dah menafikan apa yang ada di dalam diri dia. Dia menafikanlah. Maksudnya dia menidakkan, dia memberontak. Diri dia kata ya, tapi mulut dia kata, akal dia kata tak. Ini keperluan beragama. Contohlah kalau kita sakit, kita cari siapa? Aduh, tolonglah pergi doktor semua dah tak boleh. Last sekali kita akan cari satu kuasa yang boleh menyembuhkan kita. Kalau dalam Islam kuasa itu disebut kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sakit, aduh sakitnya ya Allah. Oh my God. Kalau orang Kristian kata, oh my God. Kan, oh my God. Jadi yang inilah menunjukkan setiap manusia itu perlunya kepada sesuatu agama. Okey. Jadi dalam pertama tadi ni masuk fitrah dalam Islam, yang kedua keperluan beragama. Jadi manusia ni mencari agama yang paling betul, yang paling tepat. Jadi kalau mak bapaknya kata agama Hindu lah paling betul, jadi dialah mengikut agama Hindu. Kalau mak bapaknya kata agama Buddha paling betul, jadi anak yang lahir itu akan mengikut agama Buddha. Kalau dia kata agama Islam lah yang paling betul, maka dia akan ikut agama Islam. Jadi agama-agama ni kita kena pelajari, barulah kita tahu dia agama yang betul ataupun tidak. Contoh kat sini kan, Allah Tuhan yang sebenar. Sekejap
Okey. Betul ke Islam ni agama yang benar? Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan selain Allah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan yang lain selain Allah. Allah mencipta seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam. Sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti semangat dan berhala hanya rekaan manusia semata-mata. Mereka juga makhluk Allah seperti manusia. Jadi dalam mencari agama, mencari Tuhan ni yang paling betul adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok bukti, banyaklah bukti-buktinya. Sekarang ni kita nak tahu apakah agama yang paling betul. Agama yang paling betul adalah agama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok cerita Kristian, dia ada Trinity. Ada Trinity tu macam ni. Macam ni. Ni Tuhan Bapa. Ni Tuhan Anak. Ini Tuhan Ibu. Ini ajaran Kristian lah ni. Betul ke ada bapa, anak dan ibu? Kalau kita tengok kat sini, yang kat sini bulat ni dikata semua adalah Tuhan. Kristian. Macam manusia lah pula. Tuhan ada bapa, ada anak, ada ibu. Kan? Jadi kalau nak dipikirkan bahawa nanti anak dengan bapa boleh gaduh. Bapa dengan ibu tak sama. Jadi kat sini dah bercanggah fikiran tersebut. Jadi Tuhan ni adalah, Allah ini adalah satu sahaja yang berkuasa di seluruh alam. Di bumi, di planet, di mana semualah. Alam akhirat, alam barzah, alam dunia dan sebagainya. Okey. Banyak pula ni. Okay. Yang seterusnya, hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan seluruh alam. Oleh sebab itu, dia Tuhan, dia tahu perkara yang baik dan perkara yang buruk yang diperlukan oleh manusia dan alam. Maka dia menetapkan peraturan tertentu sebagai batasan dan panduan yang perlu dipatuhi. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi jalan keluar untuk memberikan kehendak fitrah manusia disalurkan dengan cara yang baik antaranya. Jadi kat sini dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni yang cipta manusia, yang cipta alam. Jadi dia tahulah peraturan, dia tahulah apa kehendak. Macam kita cipta sesuatu, kalau kita cipta sesuatu, kita tahu benda yang kita cipta ni untuk apa. Contohlah, ni contoh. Contoh kan, Ustaz ada tab. Jadi orang yang cipta tab ni, dia tahu tab ni nak guna apa. Tak boleh buat untuk sedok nasi. Sebab bukan kegunaan untuk sedok nasi. Tak boleh untuk main baling-baling. Sebab dia hanya untuk inilah komunikasi. Tujuan untuk komunikasi. Itu jadi Allah SWT tahu dia cipta manusia pun dia tahu manusia ni ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat sesuai dengan peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Sebab Allah yang cipta manusia. Tapi peraturan-peraturan itu juga Allah cipta boleh ataupun sesuai dengan kehendak manusia. Maksudnya sesuailah apa yang Allah ciptakan, apa yang diperbolehkan sesuai dengan naluri manusia. Contoh, manusia naluri dia nak makan. Bukannya Allah tak bagi makan. Bagi makan. Banyak benda yang boleh makan daripada benda yang tak boleh makan. Contoh Allah, manusia kalau haus dia nak minum. Allah dah tetapkan apa yang boleh minum dan apa yang tak boleh minum.
Yang boleh minum lebih banyak daripada yang tak boleh diminum. Contoh yang tak boleh diminum tu yang memabukkan. Tapi manusia nak juga yang cari yang memabukkan. Benda lain ada, jus oren, alpukat, anggur ada. Pergi kedai minta fresh jus, kan. Air masak ada, macam-macam ada. Tapi yang tak nak beriman ni, yang melanggar peraturan yang Allah tetapkan masih ada juga. Okey, contohnya kat sini. Allah melarang berzina. Ini berzina. Allah melarang berzina untuk menjaga nasab, keturunan, tetapi membenarkan perkahwinan. Jadi naluri manusia, naluri semua orang suka laki, laki suka perempuan. Itu secara semula jadi yang Allah tetapkan. Tapi tak bolehlah buat berzina ni. Allah larang berzina sebab nak jaga nanti bapak dia siapa. Bapak dia nak binkan siapa, sebab banyak peraturan-peraturan nanti. Tapi untuk melepaskan keinginan-keinginan tersebut, Allah boleh mengizinkan perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah melarang riba untuk menghindarkan penindasan tetapi membenarkan pinjaman, gadaian dan jual beli. Ni riba lah ni, bunga pinjam RM1 bayar RM5. Itu menindas. Tapi dalam Islam dibenarkan pinjam. Saya pinjam RM5, bayar nanti RM5. Gadai, saya ada emas nak gadai, bagi saya duit RM10,000. Harga emas kilo. Okey. Yang ketiga, Allah melarang minum arak. Ni saya dah sebut tadi lah. Minum arak. Minum arak tak boleh lah. Satu je. Tak boleh. Untuk menjaga akal tetapi membenarkan minuman pelbagai minuman lain yang halal lagi berkhasiat seperti jus. Satu je yang Allah haramkan. Tapi kenapa lagi masih nak dicuba yang satu ini? Sebab dia ada jaga akal. Kalau kita minum mabuk, akal kita tak sehat. Allah melarang berjudi. Ni berjudi. Tak boleh main judi. Apa judi ni? Judi ni adalah pertaruhan. Pertaruhan. Kalau kita ambil RM10, duit kau RM10, aku RM10. Aku letak kat tengah. Siapa menang ambil RM20. Ni pertaruhan. Jadi judi nama dia. Kalau kita nak buat main futsal kan, contohlah main futsal ke main apa, seorang kutip RM5. Seorang kutip RM5, 8 orang, 8 kali 5, 40, RM40. Jadi RM40 ni, 2 tim RM80. Jadi letak kat tengah. Siapa yang menang, dia dapat hadiah RM80. Ini adalah judi. Haram, tak boleh. Yang bolehnya, saya nak main futsal. Seorang kutip RM5. Nak berapa RM5 ni? RM5 kita nak bayar gelanggang. Nanti siapa yang menang, ada seorang yang taja. Yang tajalah pemenang. Bagilah 100 pemenang tu. Contoh. Okey. Allah melarang berjudi, rasuah dan mencuri. Tetapi Allah mewajibkan berzakat. Bayar zakat. Menggalakkan amalan sedekah, hibah bagi hadiah, wakaf dan infak untuk membantu orang yang memerlukan. Jadi kenapa orang selalu main judi? Sebab dia nak cepat, dia susah. Dahlah susah, berjudi pula. Langsung dua-dua tak dapat. Lepas tu kalah pula. Kan? Jadi tak boleh lah. Jadi untuk menolong golongan-golongan ini, Allah minta kepada orang yang kaya, yang berlebih, yang ada rezeki lebih, bagilah zakat, bagilah sedekah, bagilah hadiah, bagilah wakaf dan infak kepada orang-orang yang memerlukan. Ini semua antara kelebihan kenapa Allah apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan bersesuaian dengan fitrah manusia. Jadi Islam ini agama yang sesuai dengan manusia.
Okey, habis. Dalil nakli Islam agama fitrah. Ini dalil nakli bermaksud dalil daripada Al-Quran. Al-Quran ataupun hadis. Okey. Kalau dikatakan dalil nakli adalah dalil daripada Al-Quran. Mana yang menunjukkan bahawa Islam ni agama yang betul. Kalau kita seorang Islam adalah dalilnya dalam Al-Quran. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dan keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Untuk agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah kata hadapkanlah muka kita ke agama yang jauh daripada memesong kesesatan, iaitu agama selain daripada agama yang Allah turunkan, iaitu agama Islam. Tapi kebanyakan Allah kata Allah dah beritahu walakinna aksaronna sila yang alamun, tetapi kebanyakan manusia memilih juga agama yang sesat. Tapi mereka tak tahu agama tu agama yang sesat. Ni Allah dah beritahu. Okey. Seterusnya. Habis. Agama yang benar dan diredoi. Hello. Cikgu. Cikgu. Okey. Baik. Maaf ada gangguan sebentar tadi. Okey, agama yang benar dan diridai Allah. Allah SWT membuat pengakuan dalam Al-Quran bahawa hanya Islam agama yang benar dan diridai Allah. Menjelaskan hal ini melalui firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini ayat surah Al-Maidah ayat kelima, surah kelima ayat ketiga. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kamu bagi kamu agama kamu, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Amat rugi manusia yang tidak tetap dengan agama Allah SWT, kerana segala amalannya tidak akan diterima di akhirat kelak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya,
dan ia pada hari akhirat kelak dalam orang yang rugi. Jadi Allah mengatakan bahawa Allah telah redha, Allah telah setuju bahawa Allah telah sempurnakan agama Islam ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang Islam kena ikut apa yang Allah perintahkan, iaitu kita redha, Allah redha dengan Islam, kita kena ikut agama Islam. Agama selain daripada Islam Allah tidak terima berdasarkan ayat yang tadi Ustaz bacakan, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, kata wa may yabghi wa may yabtaghi ghairal islamu dinan. Siapa yang memilih agama selain agama Islam sebagai agama dia, falan yuqbalu minhu, maka tidak diterima sesuatu pun daripada apa yang dia buat. Maka kalau tak diterima di akhirat nanti dia termasuk dalam orang-orang yang rugi. Jadi itulah nak menunjukkan bahawa agama Islam ini ikut agama yang kita pelajari adalah agama yang sebenar. Kebenaran Islam sebagai agama fitrah yang benar dan diridai Allah SWT dapat dilihat apabila Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa pada semua tempat dan zaman. Islam memenuhi segala keperluan fitrah manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran ini bersumberkan Al-Quran dan hadis. Firman pedoman ini memastikan manusia tidak terkeluar daripada landasan fitrah manusia. Okey, yang ni kita nak tengok bahawa Islam ini adalah agama yang paling boleh diamalkan oleh semua kaum, keturunan dan sebagainya. Kalau kita tengok kat sini kan, ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah termasuklah Rabbaniyah, iaitu ciri ketuhanan. Yang pertama ada ciri-ciri ketuhanan. Agama yang bersumberkan wahyu daripada Allah SWT, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Jadi agama ni kita dapat terus daripada Allah, agama Islam. Allah turunkan kepada Nabi, Al-Quran dan hadis. Okey. Yang kedua, sumuliah, lengkap. Agama Islam adalah agama yang paling lengkap, sumul. Agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Apa kita nak tengok? Lengkap ni maksudnya semua peraturan ada. Nak makan ada peraturan, nak tidur ada peraturan, nak pergi toilet ada peraturan, nak kahwin ada peraturan. Semua ada, nak solat pun ada peraturan. Lengkaplah kalau kita kaji agama lain, nak makan pun susah, nak tengok peraturan dia macam mana. Yang ketiga, waqi'iyah, realistik. Realistik ni maksudnya boleh diamalkan di semua tempat, tak kira bila-bila masa. Real lah, realistik. Tak adalah suruh panjat bukit, pergi bermunajat dekat bukit, suruh puasa tak berbuka-buka. Tu tak realistik. Kadang-kadang kita tengok agama yang tak realistik, dia suruh berpuasa. Makanya minum air masak saja. Ataupun berpuasa sebulan, siang malam puasa. Itu tak realistik. Sebab bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia perlu makan. Tapi contoh puasa, kita puasa pada siang hari, malam kau nak makan, makan je lah, tak kisah. Itu yang realistik. Contoh sembahyang, dekat mana-mana pun boleh sembahyang. Bukannya satu tempat je. Kan satu tempat kat kuil, contoh dekat masjid je, tempat lain tak boleh sembahyang. Jadi itu yang realistik. Bila-bila pun boleh. Zaman dulu boleh, zaman sekarang pun boleh. Sama je, tak berubah. Contoh. Okey. Yang keempat, alamiah, sejagat. Agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Sejagatlah agama Islam ni semua boleh amalkan. Kalau kita tengok kat Amerika ada orang Islam. Apa beza dekat sini? Tak ada beza. Dekat China pun ada orang Islam. Apa beza dekat Malaysia? Tak ada beza. Dekat Indonesia pun banyak orang Islam. Dekat Australia pun ada orang Islam. Ustaz pergi Australia itu sama je. Sembahyang Jumaatnya pun sama. Maksudnya alamiah lah ni, sesuai semua bangsa dan keturunan. Budaya boleh.
Boleh mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir ukhrawiyah, yaitu keakhiratan. Jadi bukannya sahaja agama Islam ini agama di dunia, tetapi dia meliputi agama yang bersambung antara dunia dan akhirat. Okey. Jadi inilah ciri-ciri agama Islam sebagai agama fitrah. Okey, selesai. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Tak ada. Semua faham? Faham. Alhamdulillah semua faham. Okey. Jadi hari tu buku nota dah beli kan? Siapa yang ada buku nota, tolong buat tajuk yang kita dah belajar. Sebab lama nanti Ustaz hari ni Safri tak ada periksa. Nanti Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada periksa. Jadi Ustaz minta yang ada datang, yang tak datang pun tolong siapkan tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Tajuk yang kita dah belajar, yang pertama sekali mukmin yang bertakwa, pelajaran 1. Pelajaran 1, pelajaran 5, pelajaran 6, pelajaran 10 dan pelajaran 13. Semualah tengok buku nota tu, nanti Ustaz tulis balik dekat grup kelas tu. Tolong siapkan 1, 5, 6, 10, 13. Untuk seminggu, untuk 2 minggu lah. Untuk 2 minggu. Minggu ni boleh siapkan. Tengok kalau tak faham, nota tu sama je dengan buku teks. Boleh tengok buku teks. Okey. Okey, jadi untuk hari ini sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita ucapkan selamat belajar di rumah. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.